السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan taufiknya dapat kita meneruskan lagi perbahasan dalam matan Al-Ajurumiyah dalam Allahumma salli ala Muhammad dalam membahaskan aqidah matan Al-Ajurumiyah. Tapi hari ni kita semalam dah bahas sikit bab fa'il. Sekarang hari ni kita hanya menumpukan kaedah fa'il. Kaedah fa'il mudmar satu dan kaedah cari dalil. Kaedah cari fa'il. Kaedah cari dalil lah tu. Pekoh tu. Tu. Jadi kita baca sikitlah ambil berkat musannif ni. Baca balik babul af'ali. So, kita dah baca dah tapi kita nak ulang supaya nak ambil berkat musannif. Sebab hari ni kita nak bicara bab fa'il saja. Saya dia ada sikit je, kita baca sikit dengan mudmar sekali. Baca sikit dengan mudmar sekali. Esok baru naik fa'il. Kita bincang sikit-sikit lah. Kira maknanya hari ni rupa baris lah. Kita nak bincang fa'il. Wa qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbil alamin. Babul fa'ili. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند. Maknanya adalah وقامت الهندان وتقوم الهندان وقالت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود
wa qama akhuka wa yaquma akhuka, wa qama ghulami wa yaqumu ghulami, wa ma ashbaha dhalika. Itu semalam kita baca dah. Dalam dia kata bahawasanya Allah peluh mula. Panas umur. Dalam dalam perbahasan fa'il yang ada dua, satu iaitu fa'il yang zahir, memang zahir jelas, dan yang kedua fa'il yang mudmar. Fa'ilnya adalah dalam bentuk dhamir. Sama ada saat kita bahas lah dhamir apa dia. Dulu kita dah bahas lah tapi tak, orang panggil tak official. Sekarang kita nak bagi official serta kaedah sekali. Tak apalah. Jadi fa'il yang kita baca dulu tu semalam lah, iaitu fa'il zahir. Fa'il yang zahir, nampak jelas. Hari ni kita akan sentuh mudmar punya. Dan sebelum kita pergi kepada mudmar, kita akan bagi kaedah fa'il lah. Okey, bincang kaedah fa'il. Okey, kaedah fa'il. Tulis tak ada dalam kitab pun. Kaedah fa'il. Kaedah fa'il ada 5. Macam mana? Okey, sebelum tu, fa'il ni isim fa'il lah. Fa'il bukan fa'il ni isim fa'il. Fa'il ni boleh pergi. Fa'il ni dia boleh isim zahir. Isim zahir itu maksudnya sama ada isim alam. Maksud zahir di sini bukan isim zahir Maksud zahir di sini jelas, nampak. Bukan maknanya fa'il dia isim zahir. Tak, maksudnya sebab isim zahir ni macam Muhammad, Zaidun, tu dia nampak jelas. Sebab nanti dalam bab mudmar, bahagian dhamir tu ada yang zahir, dhamir dia ada yang sembunyi. Tu maksudnya. Jadi zahir ni fa'il yang zahir ni kita tak bahas lagi lah fa'il dalam bentuk dhamir. Sat lagi dalam bentuk dhamir. Sekarang fa'il yang zahir ni fa'il yang nama orang ke, ataupun dalam bentuk isim fa'il ke, dalam bentuk wazan isim fa'il ke, at-talib contohnya, ataupun si pembuat mana-mana lah yang zahir nampak, bukan dihazahkan ataupun bukan disembunyikan. Okey, kaedah fa'il yang pertama. Kaedah fa'il yang pertama, fa'il. Nombor satu, fa'il ialah isim pembuat. Fa'il ialah isim pembuat, tukang buat fa'il tu. Tukang buatlah, si pembuat. Isim bagi si pembuat yang melakukan perbuatan fa'il sebelumnya. Apa sebelumnya? Yakni dia punya kedudukan tu terletak, dia punya fa'il dia tu terletak sebelum fa'il. Jadi nombor satu kaedah dia, fa'il ialah satu isim pembuat. Isim pembuat yang mana dialah tukang membuat perbuatan tersebut, yang mana fa'il ataupun perbuatan tersebut berada di sebelum fa'il. Tahu? Maknanya dia apa? Dia tukang membuat fa'il. Tukang lah. Bila kita kata membuat, mesti ada tukang buat. Melukis, mesti ada si pelukis. Sani' contohnya. Alam ni apa dia? Alam ni dah terjadi. Alam ni dia panggil fa'il yang ma hasala bil masdar. Masuk akidah sikit. Yang kita bicara sini fa'il dalam nahwu bukan fa'il ma hasala bil masdar, tapi fa'il masdari. Dia mari kait akidah pula. Okey, fa'il dalam bab nahwu, fa'il dalam bab nahwu bukan fa'il ma hasala bil masdari, bukan perbuatan ma hasala bil masdari, tapi dia fa'il masdari. Faham tak tu? Orang yang tak pernah mengaji tauhid dia tak faham lah. Orang dia mengaji tauhid dah pernah lalu dah apa dia masdari, mahasal masdari, dia faham lah. Masdari ni dia duk tengah buat. Duk tengah buat. Contoh kita kata apa? Ali membuat rumah. Diri membuat rumah. Dia duk tukang gunggang. Tu membuat rumah lah tu. Keadaan berlaku. Tu masdari. Itu masdari. Lagi pula dia tu amrun i'tibari. Melukis, diri melukis tu amrun i'tibari. Tu. Macam mana kita faham melukis tu? Ada si pelukis, dia punya pensel ataupun tangan ada, dia punya pensel ataupun pen ada di tangan dia, dia pun melorek nak kita panggil melukis. Kita faham itu merupakan perbuatan melukis. Tu. Amrun i'tibari, ya, fa'il semua amrun i'tibari. Mana ada fa'il yang wujudi? Tak ada wujudi. Contoh menyapu.
Menyapu fi'il. Fi'il yang masdari, dia amrun i'tibari. Sebab apa? Kita boleh nampak si tukang sapu, kita hanya boleh nampak penyapu, dan kita hanya boleh nampak yang disapu. Perbuatan menyapu tak nampak. Dia hanya faham di akal. Si penyapu pegang penyapu dan mengkoi sampah. Apa faham mengkoi ni? So, tahu mengkoi sampah ke sana ke sini, tu dia panggil menyapu. Tu. Dalam nahu fi'il masdari. Fi'il dengan makna sedang buat ataupun telah buat ataupun akan buat. Tapi dalam nahu dia detail sikitlah. Setelah buat, sedang buat ataupun akan buat. Tu detail sikit. Dari sudut fi'il masdari. Bukan ma hasala bil masdar. Ma hasala bil masdar tu bukan fi'il, itu masdar. Perbuatan fi'il yang ma hasala bil masdar dalam nahu dia bukan dalam bab fi'il, dia dalam bab masdar sebab sudah buat. Contohnya rumah, kita nampak rumah. Saya melihat rumah. Rumah itu perbuatan manusia. Bila setelah dia tukang siap satu rumah, itu dia panggil perbuatan manusia, perbuatan ahli itu. Dia panggil apa tu? Itu fi'il ma hasala bil masdar. Setelah dia menukang masdari tadi tu, gunggang, maka nampaklah sebuah rumah dah siap. Fi'il ma hasala bil masdari adalah wujudi. Rumah tu wujudi lah. Dia masuk tauhid pula. Tak apalah. Sikit-sikit lah. Tu. Okey, nombor satu tadi apa dia? Fa'il ialah isim pembuat yang melakukan suatu fi'il itu. Dan fi'il tersebut letak sebelumnya lah, sebelum fa'il. Satu lagi dia ada. Ni nak kata nombor satu ni, kaedah nak kata dia ni isim yang tukang buat fa'il. Sudah. Nombor dua kaedah bagi fa'il ialah syarat fa'il, syarat. Dia panggil syarat sah jadi fa'il. Dalam bab fiqh pula. Syarat sah nak jadi fa'il. Tidak sah nak dikatakan fa'il kalau tak ada syarat ni. Mana? Satu je. Tiga. Satu. Dia sebenarnya satu ni boleh faham tiga, tapi kita boleh tiga secara detail lah. Nombor satu, dia mesti isim. Dia mesti isim. Yang kedua, dia tidak boleh fa'il. Dan yang ketiga, dia tidak boleh haraf. Dia isim saja. Kalau tengok contoh apa? Kasaba, kataba. Kataba bukan fa'il kasaba. Jangan buat leceh. Nampak rapat gitu. Kasaba, kataba. Kataba fa'il lah. Sebab kan selepas fi'il dia ada fa'il. Bukan. Sebab dia bukan isim. Dia tidak semesti mubasyaratan fa'il dia. Sekejap lagi kita akan bagi tahu fa'il ni dia ada yang mubasyarah seiring dengan fi'il. Lepas fi'il mesti fa'il. Dan ada yang pisah jauh. Kadang-kadang kalau baca kitab tu fa'il muka surat sebelah. Fi'il muka surat sebelum ni, fa'il muka surat sebelah tu. Ada? Tu. Okey. Jadi yang kedua syarat fa'il ialah isim. Yang kedua dia tidak boleh fa'il, yang ketiga dia tidak boleh haraf. Okey. Jadi tak boleh nak kata contoh dia kata apa? Ja'a rakiban contoh. Ja'a sat. Okey. Nombor dua syarat dia ada 4 syarat. Silap, patut rasa pelik. Dia ada 4 syarat. Yang pertama tadi ialah apa dia? Isim. Yang kedua tadi dia bukan fa'il. Yang ketiga dia bukan haraf. Dan yang keempat dia mesti rafa'. Yang keempat dia mesti dibaca rafa', bukan jazam, bukan sukun. Isim mana ada jazam, dia bukan khafat, dia bukan nasab, dia mesti rafa'. Okey. 4 syarat tu tu syarat fi'il, syarat sah fa'il. Fi'il pula. Syarat sah fa'il. Bahasa kampung. Makan kambing sedap. Lepas tu contoh ayat apa? Contoh ayat ja'a rakiban. Tu. Ja'a rakiban. Ja'a rakiban. Rakiban tu isim dah. Bukan haraf, bukan fi'il, tapi dia dibaca dengan mansub. Maka dia bukan sebagai fa'il. Dia bukan sebagai fa'il. Tu. Kalau isim fi'il boleh jadi fa'il ke? Isim fi'il tidak boleh jadi fa'il. Sebab isim fi'il adalah, sebab apa dinamakan isim fi'il?
dia itu berbentuk isim tapi maknanya fi'il. Faham ke? Isim fi'il ialah dia tu berbentuk isim tapi makna fa'il, makna dia adalah fi'il. Macam amin. Itu isim fi'il tu. Tapi maknanya istajib du'aana. Dia tidak boleh jadi fa'il. Kalau tidak bertembung lah jadi tasasul fi'il. Kasaba amin. Sudah. Kasaba istajib du'aana. Tak boleh. Tu tak boleh. Tu. Jadi isim fi'il ialah isim, dia berbentuk isim tapi dia dengan makna fi'il. Macam isim jamak. Isim jamak dia panggil isim jamak. Contoh al-qaum. Al-qaumu. Al-qaumu tu dia panggil isim jamak. Sebab apa isim jamak? Dia berbentuk isim dan dia punya bentuk isim dia tu mufrad tapi makna jamak. Makna jamak tu. Al-qaumu tu sebab nampak mufrad. Al-qaumu dia bukan ada alif nun ke waw nun tapi makna al-qaumu tu jamak. Tu. An-nisa'u isim jamak. Dia nampak macam mufrad sebab tidak ada tanda jamak pada dia. Dulu kita bagi kaedah jamak apa dia ada kan? Alif nun ke waw nun ke alif ta al-muannah. Kan? Tu. Ni an-nisa. An-nisa ni ramai perempuan. Tu. Mufrad dia adalah niswatun. Ni an-nisa'u. Dia nampak macam mufrad tapi makna jamak. Tu. Kalau isim fi'il, isim berbentuk isim tapi makna fi'il. Jadi tak boleh nak jadi fa'il. Tu. Mana dia? Syarat fa'il. Syarat fa'il. Okey, habis. Syarat fa'il. Jadi mestilah fa'il isim dan dia bukan fi'il dan dia bukan harah dan dia mesti rafa'. 4 syarat sah fa'il. Habis. Nombor 3. Hukum fa'il dia berubah, dia lebih kurang tapi tulis je lah. Nombor 3 ni hukum fa'il ni rafa'. Hukum fa'il ni rafa'. Hukum fa'il ni rafa'. Maka tafri'nya kalau isim yang tidak dirafa' maka bukan fa'il. Buat tafri' sendiri kan. Isim ini fa'il ini dihukumkan rafa'. Maka isim yang tidak rafa' itu dia itu bukan fa'il. Senang. Tu macam tadi kita kata ja'a rakiban. Nampak macam isim fa'il dah. Macam fa'il dah. Sebab dia adalah bentuk bentuk wazan isim fa'il. Kemudian dia bukan harah, dia bukan fi'il, tapi dia bukan rafa'. Maka dia itu bukan fa'il. Yang keempat, cara penterjemahan fa'il ni lagu mana? Cara penterjemahan secara munfakul ibarah fa'il ni lagu mana? Iaitu terjemah dengan oleh. Terjemah dengan oleh, bukannya akan. Jadi kalau tengok dalam kitab Jawi, kalau kata apa contohnya? Wajib oleh. Wajib oleh. Wajib itu adalah fi'il dia, oleh itu adalah fa'il dia. Tu. Habis. Okey, yang keempat kita kata apa? Cara terjemah adalah oleh. Contoh alimallahu annahu lam yujad. Mungkin tu. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Alima fi'il. Fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahal. Kemudian Allahu, lepas dia zahir dah. Zahir dah Allahu. Maka dia itu fi'il dah, dia itu isim dah Allah. Allah isim. Bukan fi'il ke? Bukan fi'il. Bukan harah, bukan harah. Rafa' dah, rafa'. Maka dia fa'il. Jadi baca kitab mana-mana pun nanti kita jumpa 4 ni dalam kepala dulu. Kita baca fa'ala, mesti cari fi'il, fa'il. Fa'il mesti dapat syarat sah ni. Apa dia? Dia mesti isim. Dia bukan fa'il. Dia bukan harah dan dia mesti rafa'. Tu nak tahu mana bukan ada baris kitab. Bukan ada baris kitab nak. Senang je dalam kitab. Contoh dalam kitab kita tengok ada alif belakang dia, maknanya dia masuklah. Kalau isim yang ada alif belakang dia masuk tu. Tu ataupun dia tak ada alif. Dia tak ada alif tapi dia idhafat. Idhafat memang tak ada alif Memang kena pandai kaedah sendirilah macam mana nak cari rafa' tu. Kalau dalam khafat senang khafat mesti dia masuk haraf jar ataupun dia mudhafu ilaih. Tu senang sikit. Tu. Dia senang sikit. Kejap macam nak jatuh. Tu. Okey. Apa nama tu? Apa nama tadi? Oleh. Terjemahan dia dengan oleh.
terjemahan dengan oleh. Jadi mana-mana kitab Arab nanti mesti carilah 4 tu. Dia mesti isim, bukan fa'il, bukan harah, dan dia mesti rafa', dan dia mesti rafa'. Okey, habis. Yang keempat cara terjemah pun habislah. Tu. Jadi kalau terjemah akan tu bukanlah akan ke, itu ke, bermula, bukanlah. Bukan fa'il lah tu. Okey, yang kelima. Yang kelima, lokasi. Location. Lokasi ataupun tempat fa'il zohir. Lokasi ataupun tempat fa'il zohir ialah selepas kalimah fa'il. Ialah selepas kalimah fa'il. Lokasi fa'il yang zahir. Bukan mudmar lagi. Kita tak bicara mudmar lagi. Zahir dulu. Okey, lokasi fa'il zahir ialah selepas kalimah fa'il. Fa'il mana? Fa'il bina maklum lah. Sebab kalau fa'il bina majhul, dia tak ada fa'il. Dia naik fa'il pula. Yang tu kita akan bincang esok. Naik fa'il. Jadi, lokasi fa'il yang zahir ialah semestinya selepas fa'il. Semestinya selepas fa'il dalam 2 keadaan. Sama ada mengiringi fa'il atau tidak mengiringi fa'il. Tu. Sama ada apa? Mengiringi fa'il ataupun tidak mengiringi fa'il. Alimallahu annahu lam yujad. Alimallahu. Iring tak? Iring. Selepas alima Allahu. Allahu tu zahir dah. Dan dia tu cukup syarat sah fa'il. Maka dia di-i'rab sebagai fa'il sebab dia selepas fa'il. Kalau dia duduk sebelum fa'il boleh tak? Sebelum fa'il tidak akan boleh di-i'rab sebagai fa'il. Sebelum fa'il, walaupun dia tu nampak macam fa'il dah, tapi tidak di-i'rab sebagai fa'il. Sorry to say. Dia mesti selepas fa'il. Jangan cari sebelum fa'il. Fa'il ni mesti selepas fa'il. Jangan cari sebelum fa'il. Walaupun sebelum fa'il tu kita nampak dia yang buat. Contoh ayat. Allah. Contoh ayat. Muhammadun qama. Sebab dalam kitab Jurumiyah dulu kita baca kan. Tadi kita baca. Semuanya di belakang fa'il. Maknanya apa? Sebelum fa'il dia tidak terima sebagai fa'il i'rab. Contoh kita buat ayat. Muhammadun qama. Qama Muhammadun. Tapi kalau ayat Muhammadun qama. Jangan i'rab fa'il itu Muhammad. Sebab Muhammadun dia sebelum fa'il. Dia duduk di tempat mubtada' dah. Dan dia di-i'rab sebagai mubtada'. Jangan di-i'rab sebagai fa'il. Terjemah lagu mana? Bermula Muhammad itu telah berdiri ia. Ia siapa? Ia tu dhamir mustatir yang merujuk pada Muhammad. Fa'il bagi qama ialah dhamir mustatir huwa. Jangan i'rab fa'il dia Muhammad. Walaupun qama tu memang Muhammad pun. Tapi i'rab Muhammad dia bukan fa'il, dia mubtada' masa tu. Dan qama di situ ialah khabar. Fa'il dia dhamir mustatir. I'rab macam biasalah fa'ilun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa fal jumlatu bainal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar. Lagu tu. Dia tidak i'rab Muhammad tu fa'il sebab dia duduk sebelum fa'il. Dia mesti selepas fa'il, sama ada mengiringi fa'il atau berjauhan dengan fa'il. Contoh qama Muhammadun. Muhammadun itu di-i'rab sebagai fa'il. Qama itu di-i'rab sebagai fa'il biasalah. Fa'il yang mabni. Tu. Sama lah kalau fa'il mudhari' pun yaqumu Muhammad, Muhammad baru fa'il. Kalau Muhammad yaqumu, Muhammad bukannya fa'il, dia mubtada'. Yaqumu khabar. Tu. Jadi yang dekat-dekat kita selalu jumpa dekatlah. Jauh lagu mana? Jauh. Jauh pun boleh, tak ada masalah. Sebab bahasa Arab ni jangan macam kiyah macam bahasa Melayu. Kalau buat karangan bahasa Melayu tak boleh lah. Kalau buat karangan bahasa Melayu jenuh. Macam kita bahasa Arab ra'aitu Zaidan. Dia boleh buat Zaidan ra'aitu. Makmur boleh duduk belakang. Dia pelik sikit. Zaidan ra'aitu. Patutnya ra'aitu Zaidan. Qama contoh apa dia tu? Contoh apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa. Kalau silap bariskan Allah tu, lain dah makna.
Asal ayat Quran dia wa kallamallahu Musa. Who when? Who? Kalau kita kata kallamallaha, dia jadi maf'ulun bih. Allah tu maf'ulun bih, Musa pula fa'il. Kalau wa kallamallahu, Allah tu fa'il, Musa tu maf'ulun bih. Jaga tu. Maksud lain dah. Siapa yang bercakap dengan siapa sebenarnya? Bergantung pada baris tadi. Kalau hu tu, maknanya dia fa'il bagi kallama. Boleh tak kallamallaha Musa? Boleh, Musa tu fa'il. Walaupun dia berjauhan dengan fa'il. Sebab dia tidak semestinya mengiringi fa'il. Tu. Lagi satu. Kalau dia berjauhan dengan fa'il duduk jauh. Contoh kita buat ayat apa? Ada ayat sini. Contoh. Contoh. Ja'a min aqsal madinati rajulun. Ja'a telah pergi ia min aqsal madinati daripada penghujung Madinah, penghujung bandar itu, rajulun oleh seorang laki. Ja'a min aqsal madinati rajulun. Rajulun tu fa'il, min aqsa isim ba'da harfun jar, al madinati mudhafu ilaih. Min tu harah jar. Ja'a min aqsal madinati rajulun. Okey, pisah kan? Pisah jauh tu. Fi aqsal madinah, 3 huruf, 3 lafaz. Panjang tu. Okey. Rajulun muzakkar ke? Muzakkar. Maka dia punya fi'il mesti muzakkar. Tak boleh muannah lah. Satu. Kalau fa'il dia muannah tapi duk berjauh. Contoh apa? Contoh dia? Contoh, ja'a min aqsal madinati imra'atun. Contoh, imra'atun pula. Imra'atun fa'il bagi ja'a. Nah, kenapa tidak ja'at? Sebab fa'il kan dia muannah. Apa dia tak ja'at? Kenapa ja'a? Ni bukan mimba bitaghlib ni. Sebab apa? Sebab boleh fa'il yang muannah menggunakan fi'il yang muzakkar kalau fi'il dan fa'il ada di tengah-tengahnya jumlah mu'taridah. Boleh. Tu. Kadang-kadang dalam kitab Arab macam mana? Dalam kitab Arab, kitab akidah contoh. Yajibu fi haqqi maulana azza wa jalla. Ataupun yajibu ala kulli mukallafin syar'an ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu tu fa'il yajibu. Sebab apa? Bukan tajibu. Kan dia fa'il dia mu'annah. Yajibu fi haqqi. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an ma'rifatuhu. Ataupun tak yalah. Syar'an duduk belakang. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu tu fa'il bagi yajibu. Kenapa dia yajibu tidak jadi tajibu? Sebab dia berpisah antara fi'il dan fa'il itu satu jumlah yang lain. Dia tidak seiring. Maka boleh. Kalau yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu. Yajibu, nak kata yajibu pun sah, nak kata tajibu pun sah. Faham tu? Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu. Ma'rifatu kan pisah dengan fi'il tu. Sah nak kata tajibu ma'rifatuhu. Sah nak kata tajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu. Ataupun yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu. Sah sama ada fi'il dia nak jadi mu'annah ataupun muzakkar sebab dia itu berpisah di tengah-tengahnya jumlah mu'taridah. Okey. Habis. Jadi jangan nerd sangatlah. Jangan nerd sangatlah. Ni fa'il ni muzakkar ni. Mesti dia kena muzakkar juga fa'il dia. Jangan. Dia kena tengok dulu dia seiring ke tak. Tu. Seiring ke tak? Kalau tak seiring dia boleh jadi tak ada masalah, boleh jadi muannah fa'il dia. Tu. Okey? Habis. Jadi tu kaedah, 5 kaedah bagi fa'il. Habis dah tu. 5 kaedah bagi fa'il. Settle. Tu. Mudmar pula. Masuk dalam bab mudmar. Mana mudmar? Tu. Mana dia? Okey. Qala Syekhul Musannif. Jadi jelas itu kaedah fa'il baru. Kaedah fa'il secara umum. Okey. Wal mudmaru nak atah pada az-zahiru boleh atau nak buat istinah bayani pun tak ada masalah. Ikutlah lantak hang lah.
Kalau istinah bayani cara lain i'rab dia. Kalau atah cara lain. Ikutlah. Asalkan tahu kaedah sudah. Oh ni boleh jadi istinah ni. Tak ada salah. Ni boleh jadi atah ni. Tak ada salah. Asal betul. Jangan tak betul lah. Kalau kata atah, matah mana? Tak tahu. Mana boleh gitu. Tu. Sebab ilmu nahwu ni luas. Orang yang kalau nak mengajar kitab ni ataupun kitab nahwu ni, dia kena tahu i'rab, bukan satu i'rab, kena tahu banyak i'rab dalam satu-satu kalimah. Kena takdir macam-macam. Tu. Jadi jangan nerd sangatlah. Dalam bab nahwu ni jangan nerd sangat. Tu. Dia boleh jadi kawan A ni i'rab lain, kawan B i'rab lain, tapi ada hujah masing-masing. Tak apalah, jangan main hentam. Kalau hentam tak jadi, hentam tak betul. Tu. Okey. Habis. Wal mudmaru, dan isim yang mudmar. Isim mudmar. Mudmar ni yang dhamir tu lah. Wa nahwu qawlika. Habis. Wal mudwaru 12. Dan bermula ataupun atah. Dan mudmar itu 12. Ada 12. Ada 12. 12. Nahwu qawlika. Ay dhalika nahwu qawlika. Nahwu tu khabar li mubtada'in mahdhuf lah. Qawli tu mudhafu ilaih, ka tu mudhafu ilaih. Qawli tu mudhafu ilaih wa huwa mudhaf, ka tu mudhafun ilaih. Contoh kata engkau, nahwu tu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadzalah ataupun zalika. Wa zalika nahwu betul lah. Wa zalika nahwu qawlika, dan bermula demikian itu, demikian mudmar itu. Contoh kata engkau, darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Habis. Tu fi'il. Jadi dia kena pakai fi'il madhi lah. Kena pakai fi'il madhi. Ni dia panggil apa dulu kita sebut ni? Dulu kita sebut dah dulu. Cuma tak secara detail lagi. Dia sebut ni apa ni? Darabtu. Tu apa dia? Tu dhamir muttasil yang bariz. Bukan mustatir. Jangan i'rab mustatir pula. Dhamir muttasil ataupun isim rafa' dhamir. Isim rafa' dhamir muttasil yang bariz. Tu. Tu. Nah, darabtu. Darabtu. Fa'il dia adalah dhamir muttasil bariz tu. Dhamir muttasil bariz tu. 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 Jadi darabtu, terjemah apa? Telah memukul oleh aku. Ada tu. Darabtu fi'lun madin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tu i'rab lah sebagai nak kata dhamirun barizun, boleh, tak salah, ataupun dhamirun muttasilun barizun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tu. Boleh, tak ada masalah. Darabna telah memukul ia oleh kami. Jangan tertinggal ia. Ia tu, ia dalam kitab-kitab Jawi tu, ia tu merujuk mustatir tu. Merujuk kepada fi'il tersebut ada fa'il. Ia. Dia mesti akan ada ia juga. Sebab tidak semestinya fa'il itu dalam bentuk zahir. Tu. Telah memukul ia akan faiz. Ia tu jadi mustatir dah. Siapa yang pukul? Wallahu a'lam. Tu. Okey. Darabna. Na macam biasalah. Na macam biasalah. Na. Apa dia na? Dhamirun muttasilun barizun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Darabta telah memukul ia oleh engkau seorang lelaki. Darabta. Samalah fi'lun madin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun muttasilun barizun mabniun 'ala dhammi. Darabta 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitulah seterusnya. Semua ni dia panggil dhamir mustatir yang baris. Kecuali daraba. Daraba dhamir mustatir. Daraba dhamir muttasil yang mustatir. Dan darabat. Dua ni sahaja dhamir muttasil yang mustatir. Selebihnya dhamir muttasil yang bariz. Yang apa?
bariz. Jadi dhamir mustatir dua. Jangan i'rab semua mustatir. Oh, nampak sangat ngarut nak mustatir lagu mana tu nampak jelas tu. Darabtu, telah mukul ia akan aku, oleh aku. Aku tu jelas tu. Maka dia dhamir muttasil tapi bariz dia panggil. Dulu ngaji jami' dulu tak tahu juga apa dia baris ni. Kita panggil dhamir muttasil. Dhamirul muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Contohlah. Tu. Kita tak tahu lagi baris. Faham mengaji baru tahu. Baris ni. Sebab dhamir muttasil ada dua. Dhamir munfasil satu. Sekejap lagi kita bagilah kaedah dia. Jadi fahamlah fi'il. Senang tu. Tak payahlah nak i'rab sendirilah satu-satu tu. Kita dah i'rab dulu dah. Dia pakai main qiyas. Okey, ni kaedah pula. Kaedah fa'il yang mudmar. Kaedah apa? Tadi kaedah fa'il yang zahir. Ni kaedah bau kambing. Ni kaedah fa'il yang mudmar. Kaedah fa'il yang mudmar yang berbentuk dhamir. Lagu mana? Ada 6. Ada 6 kaedah. Pertama fa'il mudmar. Fa'il mudmar ataupun dikenali juga sebagai dhamir rafa' terbahagi kepada dua bahagian. Munfasil dan muttasil. Munfasil dan muttasil. Tu. Fa'il yang mudmar. Dhamir rafa' terbahagi pada dua. Satu munfasil dan satu muttasil. Fa'il yang mudmar terbahagi pada dua. Satu muttasil dan satu munfasil. Satu. Yang kedua, dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' yang munfasil ini, munfasil pisahlah. Asal daripada infa'ala yang fa'ilu infi'al. Infasala yang fasilu infisal. Wahuwa munfasil. Wadhaka munfasal. Munfasil. Ialah dhamir yang wajib bercerai daripada lafaz fi'il. Yang kedua, dhamir rafa' munfasil ini ialah dhamir yang wajib bercerai dengan fi'il. Wajib. Memang nampak zahir jelas ia dhamir yang munfasil. Tu. La ilaha illa ana. Ana tu dhamir munfasil. La ilaha illa huwa. Huwa munfasil. Tu. Huwa talibun. Ataupun apa? Aktubu ana al-kalimati. Telah menulis ia oleh aku. Dia zuhirkan ana. Padahal kalau tak buat ana tak apa. Dia zuhirkan. Maka dia jadi fa'il. Tu. Okay. Tu dhamir rafa' yang munfasil wajib bercerai dengan fi'il. Habis. Senang tu. Yang ketiga. Dhamir rafa' yang muttasil. Dhamir rafa' yang muttasil wajib bergabung dengan fi'il. Dhamir rafa' yang muttasil wajib dia bergabung dengan fi'il. Dan dia itu terbahagi pada dua bahagian. Satu dia panggil dhamir mustatir dan satu dipanggil dhamir bariz. Apa dia yang ketiga? Dhamir rafa' muttasil yang mana dhamir tersebut wajib dia itu berserta dengan fi'il. Dan dia terbahagi pada dua. Satu dipanggil dhamir mustatir ataupun tersembunyi. Asal pada mana? Istatara yastatiru istitaran wa huwa mustatirun wa dhaka mustatarun. Tu. Mustatir. Okey, dia dhamir mustatir dan dhamir bariz. Baris ni asal isim fa'il. Isim fa'il kepada baraza. Baraza ni dia mengizharkan suatu. Jelas. Tu. Tu. Macam kita kata dalam ta'alluq kudrat Allah Ta'ala, dia mengibrazkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengibrazkan makhluk. Apa dia? Menzahirkan, menciptakan makhluk. Ibrazul wujud minal adam. Allah Ta'ala memperzahirkan wujudnya makhluk ini daripada tak ada. Tu ibraz. Zahir. Perzahirkan. Tu. Perzahirkan. Teringat dalam kalam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata benda ma'dum ini adalah syai'. Ma'dum ini selit sikit lah. Boring pula. Ni akidah sikit. Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata ma'dum ini syai'un. Benda yang tak ada ini dia satu benda.
pelik. Kita ahlu sunnah dah. Ma'dum mana ada? Ma'dum laisa syai', mawjud sahaja syai'un. Benda yang wujud sahaja, benda yang ada sahaja, dia panggil syai'un. Adapun ma'dum tidak panggil syai'un. Tu. Apa tu? Bantuan. Oh, bantuan lagi. Sorry. Niza. Oh. Apa nama tadi? Ma'dum itu dia bukan sesuatu dalam ahli sunnah wal jamaah. Tu Mu'tazilah dia kata ma'dum tu suatu syai'. Tu masalah. Bila kata ma'dum suatu syai', Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata Allah Ta'ala pezohir sahaja makhluk yang telah dia ciptakan. Sebab ma'dum tu syai'. Ma'dum ni tak ada lagi. Ma'dum ni tak ada lagi. Dan dia kata itu suatu benda. Memang ada. Tapi dia disembunyikan seolah-olah. Disembunyikan. Maka kudrat Allah Ta'ala bertakluk untuk mengibraskan. Pezohir satu yang dia sembunyi tu. Macam tu. Kita bukan ibrazu minal khafa' dah. Kita bukan memperzohirkan daripada sembunyi dah. Kita min ibrazil wujud minal adam. Daripada tak ada sungguh. Dan tak ada tu bukan suatu syai'. Dia memang tak ada. Dan dia bukan tersembunyi di mana-mana. Kemudian Allah buat suatu ba' sekali. Tu. Tu masuk akidah sikit tu. Boring pula. Masuk akidah sikit. Jadi tu dhamir bariz. Itu makna bariznya. Tu. Baris-baris ni apa dia? Zuhir lah. Habis tu. Jadi, bagi pada dua. Habis. Yang keempat. Kaedah yang keempat. Dhamir bariz ini. Dhamir yang lafaznya nyata. Dhamir bariz ini. Lafaznya nyata. Nama pun bariz. Bariz kan nyata. Barizun yang nyata. Atas wazan isim fa'il. Tu ibraz tu masdar dia. Itu kalau kita guna wazan abraza yubrizu ibraz lah. Itu kena muta'addi, fi'il muta'addi. Ni barizun. Okey, nyata. Apa maksud nyata? Dia tidak tersembunyi. Okey. Apa maksud nyata? Dia itu boleh dibunyikan dan dapat dilihat. Tu nyata. Darabtu. Tu kalimah tu kita boleh sebut bunyi tu dan kita nampak tu. Tu baris lah tu. Kalau daraba kita tak nampak. Mana yang nak katakan dhamir baris tu? Daraba ba fa'il lagi. Fa'il lagi. Dha fa'il lagi. Ra fa'il lagi. Maka tak nampak. Maka dia tidak boleh dibunyikan dan tidak boleh dizahirkan. Adapun dhamir yang baris dia boleh dibunyikan dan dia nyata nampak di mata kita. Dia benda yang wujudi lah. Tu. Benda yang wujudi lah. Seperti tu, darabna, darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtunna. Nampak tu seketui. Tunna, tu, ta, ti. Tu. Na. Macam-macam lah. Tati, tu. Itu. Habis. Dhamir baris. Yang kelima. Panah. Yang kelima. Dhamir mustatir. Yang kelima, dhamir mustatir. Mestilah lafaz dhamir mustatir itu tersembunyi. Mestilah lafaznya tersembunyi. Dengan apa? Maknanya apa? Tidak berbunyi dan tidak dapat dilihat di mata kasar. Hanya faham di akal sahaja. Amrun i'tibari. Tu. Contoh apa? Contoh dhamir mustatir bagi huwa. Daraba. Huwa daraba. Kalau tak ada huwa, daraba. Sah. Daraba ilal madrasah. Mana fa'il? Fa'il mustatir. Sah. Tak ada masalah. Cuma kena ada maf'ul bih lah. Daraba Zaidan. Fa'il tak ada pun. Sah. Sebab dhamir dia mustatir. Tu. Sama juga darabat. Dia tak mengiktibarkan ta yang sakin itu sebagai baris. Dia panggil mustatir juga. Dia panggil mustatir. Jadi mustatir dua aja. Hiya dengan huwa. Fi'il yang berdomirkan huwa ataupun hiya sahaja. Dalam bab fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Yadribu, tadribu. Dhamir mustatir. Daraba, darabat. Fi'il mustatir. Selain pada tu darabtu, darabna. Tu semua baris lah tu. Habis yang kelima.
Yang keenam, kaedah keenam. Kaedah terakhir bagi kaedah fa'il yang mudmar. Iaitu yang pertama, keenam ni kesimpulan lah. Yang keenam ni kesimpulan fa'il mudmar, kesimpulan fa'il mudmar ada 3. Kesimpulan fa'il mudmar ni ada 3. Yang pertama, dhamir rafa' munfasil. Sama ada dia itu dhamir rafa' yang munfasil macam tadi, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. Tu. Dan lain-lain lah. Dia dhamir rafa' yang munfasil. Satu. Yang kedua, dhamir rafa' muttasil bariz. Dhamir rafa' muttasil bariz. Dhamir rafa' muttasil bariz. Tu. Nah. Tu. Tu. Dhamir rafa' mustatir bariz. Tu. Sebab apa dipanggil dhamir rafa'? Dah dia jadi fa'il. Rafa' lah. Takkan jadi dhamir nasab pula. Mana dhamir nasab? Dia dhamir fa'il lah. Mana boleh dia. Yang kita kata tadi, fa'il dengan fa'il tak boleh pisah. Bila ada fa'il, mesti ada fa'il. Sama ada jalan mengiringi ataupun tidak. Tu. Maka bila fa'il, dia berlaziman dengan fa'il, maka semestinya rafa' lah. Dia tak boleh jadi nasab dah fa'il tu. Kullu fa'ilin marfu'. Itu kaedah nahwu sampai ke syurga. Tu. Sampai kiamat, sampai ke syurga lah kullu fa'ilin marfu'. Tak akan boleh jadi nasab. Tak akan boleh jadi nasab kecuali arut lah. Arut ni dia kirah lain. Itu kirah lain. Lantak pihak dia boleh langgar semua ilmu. Tak ada masalah dia. Cerita si bawah tu. Tak cerita pun dulu kan. Ilmu arut ni. Ilmu arut guru si bawah lah yang menciptakan. Dia asal ceritanya lagu ni. Ceritanya si bawah ni budak bodoh. Pelajar guru dia ni. Dia bodoh. Ni tunggu Zulkifli cerita lah. Baitul Qura' masa mengaji Baitul Qura' dulu cerita. Asalnya dia ulang tiap-tiap tahun. Tu. Apa nama tadi? Si bawah ni dia tak erti, bodoh. Memang bodoh. Dia bengak lah panggil, bengak. Bodoh tak cukup bengak tu. Dia jenis tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Belajar tak boleh masuk. Allah. Tapi dia satu je kelebihan daripada orang pelajar-pelajar cemerlang lain, iaitu dia khidmat guru. Dia khidmat guru. Khidmat ke guru dia tak tahu nak abang. Tok guru dia suruh pergi pasar beli ikan ke apa, dia pergi beli lah. Walaupun sedang dars. Sedang belajar ni, tapi tok guru suruh pergi pasar kan. Dia pergi lah. Dia pun heran lah tok guru. Aku ni dah lah bengak nak mampu. Patutnya aku yang duduk sini ni. Ngaji dengan hang ni. Yang pandai-pandai tu keluar pergi pasar ke nak beli apa ke. Khidmat ke tok guru. Telek guru aku ni. Dia cakap lah gitu. Tu. Dia cakap hati lah. Dia tak cakap panggung. Dia cakap pelik aku kena buat ni, buat tu. Tapi tak apalah, dia memang buat pun. Pelik nak kena pergi pasar padahal aku ni bengak nak mampu. Kalau ikut logik lah. Pergilah suruh pelajar cemerlang tu. Dia tak payah mengaji dah tak apa. Senior pula tu. Contoh lah. Dia lah patut pergi. Tak payah masuk dah tak apa. Aku ni yang patut belajar banyak. Ni dah. Aku pula kena tolong banyak. Kena tolong ni lah. Tolong tu lah. Tu. Dia suhbah. Maksudnya dia khidmat banyak ke guru. Satu hari si bawah ni. Satu hari tok guru dia ni terpaksa pergi keluar. Luar negeri lah. Luar negeri macam orang dulu tu tak macam orang sekarang. Sekarang ni naik flight sehari sampai dah. Dia kena pergi berbulan lah. Pergi jauh. Bulan naik unta ke apa. Tu. Jadi dia kena keluar. Jadi dia kata dia pun risau lah. Tak ada siapa dah mengajar ni. Kalau aku keluar ni tak ada siapa mengajar ni. Dah lagu mana ni Dia pun fikirlah nak cari anak murid ganti. Dia pun buat pengumuman nanti esok lusa ni atau minggu depan ni tak ada kelas noh. Bukan tak ada kelas, ada juga kelas, tapi saya ni tak ngajak sebab saya kena keluar ke luar negeri, ada urusan dan sebagainya. Tapi saya nak carilah anak murid yang kena baca ganti saya. Tu. Pelajar-pelajar cemerlang ni pun apa lagi kembang hidung lah. Mesti tok guru pilih aku ni. Tu. Tok guru pilih aku ni. Aku cemerlang ni. Tu. Aku bagus yang duduk depan lalu lah. Dobik banyak. Contoh lah. Tu. Tiba-tiba tok guru dia pilih si bawah yang bodoh ni. Yang bengak tak tahu apa ni. Semua pakat terkejut lah. Apa pilih si bawah pula? Si bawah dah lah
Dah lah dia ni tak reti. Bodoh nak ajak aku yang pandai. Hati mereka lah. Dia taklah bersuara gitu dalam hati. Usah pelik si bawah ni. Pandang tajam ya. Biar betul Tok Guru ni. Tok Guru silap sebut lah apa. Si bawah tu bodoh Syekh. Tu kami ni yang bertahun-tahun ngaji dengan Syekh ni. Yang lagi cerdik, lagi cepat nangkap ni. Patutnya kami lah ganti. Tu. Hati-hati mereka. Angkat kata. Si bawah lagi takut. Si bawah bukan kata, bagus dah aku. Bukan, dia lagi takut sebab dia memang betul lah. Oi, bodoh aku ni. Macam mana aku nak ngajak ni? Gila apa Tok Guru ni? Tok Guru ni tak betul apa? Dah lah dulu dia suruh aku pergi merata, pergi sana, pergi sini, khidmat ke dia. Aku tak masuk kelas sangat. Sekarang ni dia suruh aku mengajar pula. Tu. Tu. Dia panggil hikmah Tok Guru lah. Dia panggil asrar Tok Guru. Rahsia Tok Guru. Sebab apa dia suruh? Tu. Maka dia pun terpaksa lah nak buat macam mana. Nak dak. Senior yang aling-aling tu pun dak. Tak kritik langsung. Lantak lah si bawah pun si bawah lah. Tengok lagu mana ni. Lagu mana nanti. Nahu. Bak nahu. Sampailah waktu si bawah mengajar. Dia duduk takut ni. Dia takut. Oi, sini aku tu. Orang aling depan ni aku nak mengajar orang aling. Buat apa gila ke apa? Dia pun buka lah kitab aku. Buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca kitab tu. Pum. Futuhat mari pada Allah Ta'ala. Tu. Futuhat mari pada Allah Ta'ala. Dia syarah tu. Allah. Semua pekat terkejut. Semua pekat terkejut dengan dia sekali terkejut. Bukan orang lain terkejut. Dia relax tak. Dengan dia sekali terkejut. Macam mana aku boleh jadi macam ni Macam mana aku boleh jadi macam ni? Hebat sangat ni. Dan orang lain pun mengakui, ni biar betul ni. Kita nampak selama ni bodoh, tak kerti apa. Macam mana dia boleh syarah sampai tahap aku ni? Hebat dah si bawah. Dapat futuhat. Pom. Kalau Ustaz Zulkifli cerita, dia lagi buat teruk. Pom. Daripada tutup tu, pom. Terkeluar terus. Tu. Terkeluar terus semua benda. Masuk habis semua benda. Daripada tertutup hijab tu, masuk terus. Pom semua. Futuhat. Daripada Allah Subhanahu Taala. Berkat daripada khidmat guru dia. Tu. Dia seorang khidmat guru yang paling banyak. Pergi sana, pergi sini. Bukan hak lain tu tak khidmat juga. Tapi dia yang paling banyak. Tu barakah khidmat ilmu. Kemudian guru dia pun balik. Kata, orang pun pakat beritahu lah. Syarahan si bawah ni Tok Guru lagi hebat pada hang ni. Dia abang ketuk. Anak murid abang ketuk guru lah. Dia lagi hebat pada Tok kita ni. Dia pun abang ketuk guru tu. Lagi hebat syarahan si bawah pada hang ni. Pada Syekh ni. Syekh dia apa lagi? Syekh dia rasa tak sedap hati. Lagu mana si bawah lagi alim pada aku. Tok Guru lagi terkejut. Tok Guru pun terkejut juga. Bukan si bawah terkejut. Bukan anak murid terkejut. Dengan Tok Guru sekali terkejut. Bukan Tok Guru nampak relax, sufi ke apa. Tak ada. Dia pun terkejut sekali. Dia betul ni. Dia pun rasa tak sedap hati. Dia pun merajuk lah. Dia pun merajuk lah. Tak tahulah. Habislah. Pondok contoh. Habislah pondok aku. Aku nak tutup pondok lah. Si bawah ni dah aling dah aku. Orang pun pakat tahu habislah tu. Dia pun merajuk lah. Duduk pergi tepi laut. Pergi pantai Tok Jembar. Tu dia pun pergi tepi laut lah. Apa dia panggil? Buang perasaan ataupun macam orang putus cinta lah. Lepas habis tak kena reject ke. Dia pergi mana-mana nak pergi relax, tenangkan hati. Dia tenang hati di laut. Di laut sana tu, tepi pantai tu. Tu. Di tepi pantai. Sekejap di tepi pantai. Awak gelap ni. Di tepi pantai. Si bawah pun tahu mana Tok Guru dia ni. Si bawah pun cari Tok Guru dia ni. Tu. Si bawah pun cari Tok Guru dia. Mana Tok Guru ni? Dia cari Tok Guru. Tok Guru pula duk merajuk. Mampus dah. Aku tak laku dah lepas ni. Si bawah dah. Tu. Kemudian apa dia? Kemudian dia pun minta ke Allah Ta'ala. Minta apa? Doa Tok Guru. Doa Tok Guru. Dia minta apa? Tok Guru pula cemburu dengan anak murid. Lagu mana dia boleh alim pada aku ni? Dia pun angkat tangan doa pada Allah Ta'ala. Doa apa? Dia doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau berikanlah aku satu ilmu yang tak boleh nak dipaham oleh si bawah.
Oh, tu dia betul tu. Punya cemburu Tok Guru, tapi cemburu dia bukan nak suruh bunuh si bawah ke, nak pergi pancung si bawah ke. Tak. Dia doa apa? Dia doa, bagilah aku satu ilmu yang mana ilmu tersebut tak dapat difahami langsung. Bukan dapat difahami, tak dapat difahami langsung oleh si bawah. Oh, tu. Tak dapat dipahami langsung oleh si bawah. Maka Allah Ta'ala pun beri ilham kepada Tok Guru tu untuk bagi satu ilmu dalam bahasa Arab yang tidak akan dipaham oleh si bawah sampai bila-bila yang dikenali ia sebagai ilmu arut. Mana asal ilmu arut tu? Dia tengok laut ombak bumbang. Dia tengok laut. Selepas doa tu dia tengok laut. Ombak duk gunggang. Ombak tu. Maka terciptalah asal ilham ilmu arut apabila tengok ombak laut tersebut. Tu dia panggil bahar. Bahar Rajas, bahar basit, bahar kamil. Bahar-bahar tu. Ada 14, 13, 14 berbelah-belah bahar tu. Dia bahar ni sikit je belasannya dalam ilmu arut. Belasannya. Yang masyhur pun 2-3 gitu lah dalam kitab-kitab pakai. Sebab tu dia panggil bahar. Bahar tu asal laut. Mana? Tu ombak tu. Gunggang ada macam mana tu. Tok Guru dia tengok. Dapatlah satu ilmu namanya ilmu arut. Yang memang tak dapat dipaham sama sekali oleh Syekh Sibawayh rahimahullahu ta'ala, anak murid dia sendiri. Itulah cerita Sibawayh dengan Tok Guru dia. Tu. Maksudnya apa? Dua benda kita dapat di sini. Satu teladan Tok Guru, satu teladan anak murid. Anak murid nak berjaya kena khidmat guru. Tu ya. Kena khidmat guru. Tanpa persoalkan di mulut. Apa asyik-asyik aku yang. Kalau asyik-asyik aku, maknanya protes. Bila protes, maksudnya hang tolak benda yang Allah Ta'ala nak bagi nanti. Tu. Macam ni lah. Macam kita buat baik sedekah lah. Contoh kita buat baik kepada siapa? Buat baik pada kawan kita seorang ni. Buat baik pada kawan kita seorang ni. Kawan kita sakit, kita bagi duit, bagi makan. Dia susah, kita tolong dia buat assignment. Contoh lah. Buat tu, buat ni. Akhir sekali kita gaduh dengan kawan ni, kita pun ungkit balik. Dulu aku ni, habis. Saqata. Putus semua, habis. Pahala kosong. Daripada berjuta-juta pahala hang dapat sebab tolong kawan tapi hang ungkit sikit je, kosong, habis. Kosong licin. Seperti mana membakar kertas-kertas yang telah disusun elok, habis dibakar. Macam itu jugalah kalau khidmat guru. Kita sikit protes, habis futuhat ke keberkatan yang Allah Ta'ala nak beri ke seseorang tu terbatal. Tu satu. Yang kedua, Tok Guru pula, walaupun nampak Tok Guru ni tak semestinya mesti hebat daripada murid. Tok Guru tak semestinya hebat daripada murid. Boleh jadi murid lagi hebat daripada Tok Guru. Boleh jadi, tak ada masalah. Dan dia diiktiraf zaman salafus soleh dulu. Ada Tok Guru, ada anak murid yang lebih alim daripada Tok Guru. Sehingga Tok Guru pun kata surrender dah. Aku tak ada ilmu dah. Hampir cari ke orang lain. Tu. Macam Imam Syafi'i rahimahullah. Dia dulu mengaji masa kecil di Mekah. Tok Guru di Mekah angkat tangan dah. Aku tak ada ilmu dah nak bagi kat hang apa dia. Habis dah ilmu aku, hampir cari orang lain dah. Pergi carilah Imam Malik. Betul tu Tok Guru habis ilmu. Sebab tu kita kena ada 3 kesungguhan nak mengaji untuk ilmu ni, 3 kesungguhan. Yang pertama, penuntut ilmu kena sungguh. Macam mana sungguh himmah tu penuntut ilmu ni? Sungguhnya himmahnya penuntut ilmu ini ialah dia berazam untuk mengaji sampai mati. Bukan kata, pak kahwin tak payahlah. Mana boleh? Sampai mati. Tu. Sebab tu tak ada istilah habis belajar. Kalau kata habis degree tu bukan habis belajar, habis degree. Belajar nak habis. Kata habis belajar. Bila habis belajar? Esok dah konggo dah tu ni.
Tahun depan habis lah belajar. Bukan habis belajar, habis degree. Belajar tak habis lagi. Belajar habis kalau yang lagi hebat dari Imam Syafi'i lah. Lagi hebat dari Imam Malik, lagi hebat dari Imam Waqi', lebih hebat dari Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Sebab dia pun belajar sampai mati. Sampai alim. Dah alim buat kitab, belajar lagi. Belajar dengan anak murid pula tu. Bukan belajar anak murid dari sudut dia tu duduk bawah, anak murid duduk atas tak. Dia sedang mengajar ni, kadang-kadang ada buah-buah anak murid tanya tu, dia boleh tahu. Ilmu tu. Sebab tu ilmu nak lekat kena muzakarah, kena bincang sama pelajar. Ataupun bila nanti dah jadi tok guru, kita mengajar orang pula supaya ilmu kita ni bercambah. Jadi tok guru tak semestinya alim daripada anak murid. Dan tok guru jangan takut kalau anak murid lagi alim daripada tok guru. Dan lagi wali daripada tok guru. Boleh jadi anak murid itu lagi wali daripada tok guru boleh. Cerita dalam tasawuf banyak dok lah. Anak murid nampak guru berdarah, kasyah. Tu. Dia duduk bawah tarbiyah guru ni. Tarekat. Zikir, gunggang. Anak murid nampak tok guru berdarah. Tapi kasyah lah, bukan berdarah Zohir. Dia seorang yang nampak. Dia seorang nampak tok guru ni ada darah. Sampai kawan tu pengsan. Anak murid tu pengsan nampak, tok guru ada darah. Lepas sedar daripada pengsan, dia nampak tok guru berdarah lagi. Pengsan lagi. Betul. Akhir sekali tok guru tanya dah sebab apa hang duk pengsan banyak kali. Buat apa pengsan banyak kali ni? Aku buat apa? Tak buat apa pun. Tu. Sampai tak ada tengok wajah aku ni sebab apa. Tu. Anak murid pun cerita lah. Tok guru menangis habis. Nampak darah kat tubuh aku ni buat dosa apa? Allah Ta'ala beri ke dia tu. Beri ke dia kewalian dahulu daripada tok guru. Boleh tak nak salah? Allah Ta'ala beri kewalian dulu kepada anak murid daripada tok guru. Tak ada masalah, boleh jadi. Jadi tak semestinya tok guru lagi alim. Bila ajak honor dah ni. Tu. Habis kaedah yang terakhir sebelum kita tutup. Kaedah cari fa'il. Jadi itulah ceritanya. Jadi itulah penuntut ilmu tu. Tadi tak habis lagi 3 kan. Jadi penuntut ilmu dia kena sungguh, dia kena ngaji sampai mati. Yang kedua, mak bapak himmahnya ialah lepaskan anak pergi ngaji, tak balik rumah pun tak apa selagi ta'lim. Tu dia. Jumpa kat akhirat. Apa dia himmah mak bapak? Lepaskan anak pergi ngaji, tak balik rumah langsung pun tak apalah sampai kesudah, sampai aku mati pun selagi tidak alim. Tak balik rumah pun tak apalah selagi tak alim. Maksudnya apa? Nak balik boleh, tapi kalau tak balik pun tak apalah. Lepas di jalan Allah Ta'ala fi sabilillah. Tu himmah ibu bapak. Lagi pula dia support duit lagi pergi sana. Imam Nawawi 40 hari sekali. Dihantar bekal lepok dia sendiri. Tu Imam Nawawi sendiri dihantarkan bekal lepok dia sendiri. Hantar pakaian ke makanan untuk 40 hari. Tak silap 40 hari lah, kau seminggu tak? Tak ingat dah. Tu. Maksudnya apa? Mak pak support. Bukan nak jadi alim ni kita mengaji, mak pak duk kritik belakang kita. Tak boleh itu. Mak bapak ada masalah, pelajar serajin mana pun jadi masalah pula. Nampak alim dah ngaji ni, tapi mak pak masalah. Masalah. Jadi tak boleh pergi. Jadi himmah mak pak kena lepas. Tak balik pun tak apalah asal alim. Jangan balik selagi alim. Tu kena kaedah mak pak. Nanti dah jadi mak bapak. Dah ada bini, dah ada suami. Gitulah. Kita nampak anak kita ni satu macam. Ni boleh pi ni. Dalam bab agama ni dia boleh pi ni. Lepas. Fisabilillah. Sudah. Hang tak balik pun tak apalah. Mengajilah sampai ketua ke. Ikut hang lah. Tu. 2. Yang ketiga, himmah tok guru. Himmah tok guru ni apa dia? Mengajar sungguh-sungguh dan bagi habis semua ilmu sampai tahap aku ni tak tahu dah nak bagi apa ilmu kat hang. Habis dah ilmu aku mengajar. Tu himmah tok guru. Apa dia himmah tok guru? Bersungguh-sungguh. Lagi pula dia bagi semua ilmu sampai habis ilmu yang apa yang ada di dia bagi habis ke anak murid. Tak kira langsung. Tu himmah tok guru. Salah satu ni lemah, salah satu ni tak ada semangat, salah satu ni ada masalah, tak boleh jadi alim. Tak boleh jadi
aling. Aling hangat-hangat tai ayam saja. Perasan aling bolehlah. Tu. Tak boleh jadi aling. Jadi aling ni dia kena sungguh. Nabi SAW suruh kita bersungguh-sungguh dalam semua keadaan. Ghayahnya, dalam hadis sebut, ghayahnya hatta kalau bersetubuh dengan suami isteri pun kena bersungguh-sungguh. Betul tak tu? Bersungguh-sungguh dalam setiap hal, hatta nak bersetubuh dengan suami isteri pun bersungguh-sungguh. Betul tak tu? Maknanya apa? Sungguh tu, himmah tu sangat penting. Mengajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh. Jaga bini sungguh-sungguh. Jaga anak sungguh-sungguh. Didik isteri sungguh-sungguh. Jaga suami, taat suami, sungguh-sungguh. Sungguh semua. Habis tu. Untuk ceramah sungguh yang ni, jam. Okey, kaedah cari fa'il yang terakhir. Kaedah cari fa'il ni ada 6. Ni yang terakhir lah sebelum kita tutup. Yang pertama, kaedah cari fa'il. Tadi kaedah fa'il yang zahir. Yang kedua, kaedah fa'il mudmar. Ni yang ketiga, kaedah cari fa'il. Kaedah cari fa'il. Pertama, pastikan kalimah fi'il sama ada madhi, mudhari' ataupun amar. Bila kata fa'il ni si pembuat fi'il ada 3, maka 3-3 ni mesti ada fa'il dia. Maka yang pertama, pastikan kalimah fi'il sama ada madhi, mudhari' ataupun amar. Ini bagi fi'il yang maklum lah, fi'il bina maklum. Kalau fi'il bina majhul, dia tak perlu cari fa'il, dia perlu cari naib fa'il. Nanti kita akan bahas. Dan kalau dia itu fi'il naqis, dia kena cari isim dia dan khabar dia. Macam kana. Kana tu fi'il madhi naqis. Maka kena cari isim kana dan khabar kana. Isim kana dan khabar kana. Tu pun akan datang. Ni sekarang fa'il. Maka bahas fa'il dulu. Okay. Pastikan kalimah fi'il sama ada madhi, mudhari' atau amar. Satu. Peluh. Kejap. Peluh. Yang kedua, pastikan adakah fi'il itu dihubungi dengan isim dhamir rafa' atau tidak. Ini kaedah cari fa'il. Yang pertama, pastikan kalimah fi'il. Ada tak fi'il? Fi'il ada ni. Maklum tak? Maklum. Mesti ada fa'il. Tu. Kena set yang kepala otak. Yang kedua, pastikan adakah fi'il itu dihubungi dengan isim dhamir rafa' ataupun tidak. Sama ada dhamir mutasir ataupun baris. Cari dulu. Baris ke mutasil? Ada tak? Tak ada juga. Tu. Okey, yang kedua, pastikan dia sambung ke tak dengan isim dhamir rafa' ataupun tidak. Kedua. Yang ketiga, jika dihubungkan fi'il tersebut dengan isim dhamir rafa', maka itulah fa'il dia. Jika disambung fi'il tersebut dengan isim dhamir rafa' yang dhamir mutasir baris dengan dhamir mutasir mustatir tadi tu, maka dia itulah fa'il. Wa arsalna riyaha, contohnya. Yu'minuna bil ghaibi. Waw tu baris. Maka dia itulah fa'il dia. Walaupun tak sebut yu'minuna ataupun yu'minu al-mu'minuna bil ghaib. Walaupun tak sebut itu, tapi disebut yu'minuna. Waw tu wawul jamaah, dah dia itu adalah dhamir baris, dah mewakili fa'il. Maka dialah fa'il dia. 3. Yang keempat, jika tidak ada dhamir isim atau dhamir rafa' tu, kalau tak ada, tilitlah selepas fi'il itu ada isim zahir yang sesuai dengan alamat rafa' atau tidak. Kalau tak ada dhamir baris, okey, kita kena cari isim zahir yang selepas fi'il, selepas. Ingat kaedah tadi, selepas bukan sebelum. Selepas fi'il yang keadaannya rafa'. Tu. Satu. Ataupun dhamir rafa' yang munfasil. Bukan muttasil, munfasil. Yang kedua tadi cari dhamir muttasil, isim dhamir rafa' sama ada baris ke mustatir. Tak ada. Kalau tak ada, kaedah yang keempat. Kalau tak ada, maka cari isim zahir yang ada selepasnya, selepas fi'il yang keadaannya rafa' atau dhamir munfasil yang pisah ana nahnu tu. Itu yang keempat. Yang kelima, jika didapati isim zahir tu yang kita nampak tu ataupun dhamir munfasil itu
yang kita nampak itu sesuai nak jadikan dia fa'il, maka dialah fa'il dia. Tu. Nah, kalau tengok fi'il muzakkar. Tengok isim zuhir dia mesti muzakkar juga. Tengok cari tak. Kalau dia pisah antara fi'il dengan fa'il yang tidak menyertai, dia boleh jadi je muannah walaupun fi'il dia adalah muzakkar. Ingat tadi tu. Kan? Tu. Habis. Mana tadi? Apa tadi? Itu yang kelima. Cari sesuai. Isim zuhir yang sesuai. Cari isim zuhir yang sesuai. Tu. Habis. Yang kelima, yang keenam. Dah isim zuhir yang sesuai jadi fa'il ataupun dhamir munfasil yang sesuai jadi fa'il, maka itulah fa'il dia. Okey, yang keenam. Jika tidak dapat mana-mana pun isim zuhir, tak ada dhamir bariz, tak ada dhamir munfasil pun tak ada, maka jelaslah fa'il dia ialah dhamir mustatir. Jelaslah dhamir dia ialah memang akan ada dhamir mustatir sahaja. Yang pertama tadi cari dhamir bariz. Isim dhamir rafa' yang bariz. Ada. Kalau ada, fa'il lah dia. Tak ada. Bila tak ada, cari pula dua. Mana? Isim zuhir selepas fi'il ataupun dhamir munfasil. Ada tak? Yang sesuai dengan fi'il itu. Ada tak? Kalau ada, dialah fa'il. Kalau tak ada, maka jalan terakhir dhamir mustatir lah dia punya fa'il. Tu. Jadi, kena ikut step tu. Kita tengok fi'il. Satu fi'il. Koma. Ni fi'il ni. Mesti ada fa'il. Lagu mana cari kaedah fa'il? Tengok dulu. Ada tak dhamir bariz? Ada tak dhamir bariz? Yang tutatina tu. Darabna, darabtu, darabti. Ada tak dhamir bariz? Tak ada. Cari isim zuhir. Ada tak isim zuhir selepas fa'il yang sesuai dengan fa'il tersebut? Tak ada juga. Ada tak dhamir munfasil, nahnu ke, huwa ke, yang sesuai dengan fa'il tersebut? Tak ada juga. Maka jelas iaitu mustatir fa'il dia. Tu. Mustatir fa'il dia. Dhamir mustatir dua saja. Huwa dengan hiya. Huwa qala ataupun huwa qala ataupun hiya qala. Hiya qalat. Tu kaedah cari fa'il. Ada 6. Habis. Jadi faham dari situ lagu mana nak cari, lagu mana kaedah fa'il yang zahir, lagu mana kaedah fa'il yang mudmar, dan lagu mana nak cari fa'il step-step dia. Jadi itulah sahaja perbincangan fa'il selepas ini, yang mana fa'il tersebut merupakan antara kalimah yang banyak di dalam kitab-kitab mana pun. Sekali lagi kita ulang, 5 benda yang banyak dalam kitab yang menjadi asas: mubtada, khabar, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi fi'il yang muta'addi. Kalau tak ada maf'ulun bih, selesai, tak nak salah. Kalau dia fi'il lazim. Habis. Itu antara bab yang terbesar, sudah habis bab fa'il. Selepas ni esok kita akan bincang pula bab naib fa'il. Naib fa'il pun penting. Kalau di sirah dia panggil apa? Bina majhul. Dibina majhulkan fi'il tersebut, maka dia akan ada naib fa'il. Bila tengok fi'il tersebut, fi'il yang bina maklum, mesti fa'il. Kalau bina majhul, mesti naib fa'il ada. Kalau dia fi'il naqis, mesti ada isim dan khabar dia. Kana yakunu, mesti ada isim yakunu, mesti ada khabar yakunu. Kana yakunu, kana mesti ada isim kana dan mesti ada khabar kana. Dan kana ni ada dua, kana naqis dengan kana tam. Kalau kana tam tak ada isim dan khabar kana adalah kana tam ni dengan makna wujida. Ada. Kana Allah walam yasha, apa? Kana Allahu macam ada Allah Ta'ala. Kana di situ dengan mana ada Allah Ta'ala. Maka kana di situ kana tam. Tu kana di situ kana tam. Bukan kana nakis. Kalau kana dengan makna wujida, ada, maka dia itu kana yang tam. Bukan kana yang nakis. Jadi fi'il ada 3 lah. Fi'il bina majhul, fi'il bina maklum dan fi'il naqis. Yang bila kita sebut fi'il, kalau fi'il bina maklum mesti ada fa'il. Tu. Kalau ada fi'il fi'il bina
majhul, mesti ada naib fa'il. Kalau ada fi'il naqis, mesti ada isim dan khabarnya. Tu. 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 Habis. Jadi itu sajalah perkongsian pada petang ini berkenaan dengan fa'il. Maknanya hafallah jurumiah sampai muka surat 16, muka surat 17 dah tu. Kita nak bagi jazah nanti, tapi jazah tu nanti akhir majlis tu kita tak bacalah jazah tu. Siapa yang dah habis tu tak nampak sekejap. Uish, apa ni? Awak dia translate sendiri. Allah. Awak dia translate sendiri ya. Wa ma kana Allah apa tadi? Wa ma masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kana di situ kana tam ke? Kana dengan makna ada ke? Masya Allahu kana. Dia selalu dalam bab wujud. Apa tak hadis? Kana Allah. Ni. Kana Allah walam syai'un ghairuh. Ingat dah hadis. Kana Allahu walam syai'un ghairuh. Kana tu kana tam. Sebab dengan makna kana Allahu walam yakun syai'un ghairuh ai wujidallah. Allah itu ada, lam yakun syai'un ghairuh, yang mana hal keadaan tidak ada sesuatu pun dengan Allah Taala pada waktu tersebut, iaitu waktu azali. Kana Allah wa mal kana Allah lam walam yasha. Kana Allah apa dia tadi? Kana Allahu Allahumma salli ala Muhammad. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Tu. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah. Kana dengan makna ada, kana tam. Kana dengan makna selain daripada tu, kana naqis. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah esok kita sembang pula dalam perbahasan naib fa'il sahaja sebelum kita pergi kepada mubtada'. Mubtada' dan khabar pun benda yang penting. Naib fa'il esok bab naib fa'il saja. Jadi hafallah matan tu. Akhir majlis kita tak baca juga. Akhir majlis kita tak baca sanad tu kalau orang tak memenuhi syarat yang telah disyaratkan. Kalau dah penuhi syarat yang telah disyaratkan, PM sajalah. Kita tak baca sanad tu. Kalau orang silap main apa sanad tu, susah ke? Jadi kalau siapa dah hafal dah dan ikuti semua kuliah, dah hafal cukup elok dah, boleh PM lah. Ambil sanad kalau nak sanad. Tak mau sudah. Mampu hang lah. Tu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jumpa pula pada esok hari. Wallahu a'lam.